Hello, selamat pagi. Everyone can hear me? Boleh Boleh dengar? Ya, boleh. Okay. Boleh. Okay, kita bagi masa sikit kepada beberapa orang masih lagi di kedai mamak, masih lagi tengah breakfast. Cepat-cepat habiskan. So harap semua sudah breakfast pagi ni. Welcome everyone. Oh, sudah makan mie. Wah. Puasa, okey, betul. Ada yang puasa hari ni. Mamak boleh take away boleh pakai Food Panda, masih boleh mamak lagi, jangan risau. Kuih pisang, macam-macam. Okay, welcome everyone. Nama saya Abang Ikhwan, Abang Osman. I'm one of the platform owner Legacy di Redfield. Untuk yang tak kenal lagi, okay, people are still coming in. So, okay, makin bertambah. Hari ni kami ada sikit sharing session berkenaan model, economic model. Sebelum tu, bagi yang belum kenal, kami daripada Redfield Properties, powered by Keller Williams, one of the top agency in United States, number one in terms of number of agent and number of transaction in the United States. So a lot of our program comes from them, dan kita boleh take some of their content and practice it here in Malaysia. Yeah. Jadi hari ni kita akan bersama dengan one of our leaders in Legacy Group, Encik Adi Fahmi. Saya rasa dia sebenarnya popular di Facebook. Siapa yang mengikuti beliau di Facebook kenal dia. Dia merupakan seorang top rookie, tak silap saya tahun 2016. So immediately when he comes in, already blasting through deals. He will dia akan explain lagi apa yang dia buat nanti. So dia juga merupakan seorang yang sangat konsisten in his production. Every year dia akan ada one of the top agents di Redfield. Jadi hari ini kita akan berbicara berkenaan economic model. So sedikit introduction from me, apakah itu economic model. Sebagai seorang agent, seorang rent yang mungkin dah bekerja 5-6 tahun dalam industri, antara perkara yang menjadi masalah atau perkara yang yang banyak kita tak perasan sebenarnya ialah banyak rent atau ramai rent yang tidak mengetahui sebenarnya income dia yang sebetul-betulnya walaupun sudah 5-6 tahun. Kenapa? Sebab banyak rent yang dia hidup bergantung kepada sale demi sale. Setiap bulan dia kena pastikan ada sale. Tapi dia tak tahu sebenarnya setiap bulan dia dapat berapa. Dia tutup sebelah mata perbelanjaan minyak, tol, advertisement dan lain-lain. Yang tahu dia boleh bayar dia punya loan, dia boleh bayar rumah sewa dia boleh bayar kereta dia, and
kemudian dia pergi ke deal yang seterusnya. Jadi apabila sudah lama dalam industri dan bila benda ni dibiasakan begitu, at the end of the day kita tak tahu kita ni sebenarnya tengah improve ataupun tidak. Adakah kita sedang menuju ke matlamat kewangan yang kita nak, atau kita sebenarnya tengah ke arah yang berlainan. Ramai yang memotivate diri dia menggunakan dream board. Dia akan letak satu board, dia akan letak gambar kereta, gambar rumah, gambar travel. Kalau yang Melayu dia nak pergi umrah atau haji. And itu dia punya impian. Bagus, okey. Tapi apakah kewangan yang diperlukan untuk capai apa yang dia nak capai tu? So itu yang kita nak bincang hari ni. Sebab impian tu cantik tapi realitinya perlu duit. So duit tu perlu kajian yang lebih detail, dan itu datangnya economic model yang kita akan bincang pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik Adi Fahmi untuk economic model daripada Gary Keller. Dipersilakan. Okey Adi. Hello, boleh? Boleh dengar semua? Dekat sikit mic Adi. Dekat sikit nanti dengan nafas pula. Hello. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Abai Kwan kerana memberi pengenalan dan intro berkenaan dengan saya sedikit dan berkenaan dengan economic model yang saya akan bentangkan sebentar lagi. Boleh dengar ya? Tak kuat. Mr. Eddie, selamat pagi. Okey, dengar. Okey, saya percaya yang join kita pagi ni tak semua daripada Redfield. Jadi dalam Redfield itu sendiri pun belum tentu ada yang kenal saya betul-betul. Saya agak low profile. Okey, nama saya. Okey, sebelum tu, sebenarnya saya sekejap. Pasang slide ni. Hello, dengar? Boleh pasang slide lah kalau nak. Boleh pasang slide. Okey. Sekejap. Okey. Okey, kita berada dekat sini untuk mendengar berkenaan dengan the economic model presented by KW Malaysia. Welcome. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Fahmi, ramai orang panggil saya Adi. Saya berumur 38 tahun. Pengalaman belajar di Tokyo Takushaku Daigaku ataupun Tokyo Takushaku University Hachiuji Campus, dan apabila saya balik ke Malaysia, saya sambung another advanced diploma ataupun professional degree di Uni KL. Okey, waktu di Jepun saya belajar industrial design ataupun Kogyo design dalam bahasa Jepunnya, dan CILT International Logistics and Transportation di Uni KL. Okey, saya berpengalaman, saya balik daripada Jepun tahun 2005 dan mempunyai pengalaman bekerja selama 10 tahun di multinational company. Beberapa company saya masuk itu termasuk DHL, BASF, MW yang networking company, tapi saya tak buat MLM tu lah. Saya just bekerja supporting Japan countries.
Kemudian saya berhenti kerja tahun 2015. Saya berkecimpung dalam dunia rent. Sebenarnya pengalaman dalam hartanah ni saya dah start mula membeli tahun 2009. Dan waktu tu saya tak tahu macam mana apa proses jual beli. Macam mana saya nak tahu A sampai Z tu. Jadi saya mengambil keputusan untuk join Redfield tahun 2015 sehinggalah sekarang. Itu gambar saya waktu saya muda. Tak adalah muda sangat, rasa dalam 2018 kot ke 2019, saya pun tak ingat. Sekarang saya dah berjambang. Okey. Okey, mengapa kita kat sini, saya tak perlu nak sembang panjang sangatlah sebab anda pun tahu kenapa anda dekat sini. Mungkin pertama kali nak tengok Abai Kuan. Dan keduanya mungkin anda nak tahu apa itu economic model secara detailnya, tapi kat sini saya cuba sehabis boleh lah untuk menerangkan apa itu economic model. Abai Kuan pun dah terangkan secara kasar apa itu maksud economic model. Okey, dekat sini sepanjang menjadi real estate negotiator ni, kita macam Abai Kuan cakap tadi, just buat sale asalkan kita boleh dapat duit untuk bayar apa yang patut, bayar rumah, bayar kereta, bayar whatever necessary yang overhead bulanan yang kita perlu buat, dan kita tidak tahu setinggi mana kita dah mencapai matlamat kita. Jadi dekat economic model ni, sebelum kita pergi kepada economic model, kita nak pecahkan apa orang panggil limiting belief. Kita sebenarnya ada dinding pemikiran yang kita rasa kita terjerat dekat situ walaupun kita tak sedar. Jadi dekat sini kita cubalah untuk pecahkan dinding pemikiran tu untuk terus maju. Boleh dengar nafas ya? Okey. Bermula dengan cara berfikir. Kita kena berfikiran besar, terbuka di luar kotak. Berfikiran besar ni maksudnya semua orang pun tahulah, kita tak adalah atau orang putih panggil aim high. Aim high means matlamat yang tinggi. Kita tak ada tak terlalu apa ni? Macam mana saya nak cakap ya? Berfikiran terbuka lah. Okey, matlamat yang besar menarik anda melalui matlamat yang kecil. Melalui model kita ni, kita akan categorizekan apakah matlamat kita yang lebih kecil untuk mencapai matlamat kita yang lebih besar. Matlamat yang besar ni kalau kita ada, okey, contohnya kalau kita nak pergi ke satu tempat tu, kita nak sampai ke tempat tu, kita ada checkpoint kita. So apabila kita dah set sesuatu destinasi yang kita nak tuju pengakhirannya, checkpoint yang kita tetapkan ni, kita at least ada laluan. Jadi bila kita dah sampai satu checkpoint, okey, kita dah berjaya. Itu kita panggil matlamat kecil lah. Sehinggalah kita sampai ke matlamat yang besar. Let's say kalau kita tak ada matlamat yang besar, kita ada matlamat yang kecil je, kita tak tahu ke arah mana arah tuju kita. Daki gunung ni maksudnya let's climb a mountain. Climb a mountain of success. Daki gunung
whatever apa halangan yang kita ada, kita akan cuba untuk overcome all the halangan tu untuk sampai ke atas. Okay, why of millionaire model? Millionaire model ni ya. Okay, kenapa kita perlukan model? Apa yang kita faham, apa itu model? Model ni adalah satu corak gerak kerja. Suatu contoh, let's say kalau kita nak membuat sesuatu perkara itu, kita mesti ada gerak kerja kita yang tersendiri untuk memudahkan kita membuat seperti mana orang lain dah buat. Kita boleh je buat ikut cara kita, tapi bila orang tu dia dah buat dan benda yang dia dah buat tu berjaya, kan mudah untuk kita tiru macam mana dia buat. Lebih mudah, cepat dan pantas. Sesuatu kejayaan itu meninggalkan suatu clue. Bila orang tu dah berjaya, dah ada track record, so itu umpama clue lah untuk kita contohi. Seseorang telah hidup sebelum kita. Sebelum-sebelum ni kita tahu macam dunia pun dah maju ke depan kan. Dunia dah maju ke depan. Jadi contohlah dunia sains. Dunia sains. Kita boleh je buat kajian sendiri tapi makan masa lah. So bila dah ada track record, orang dah buat sebelum kita ni, orang yang dah telah hidup sebelum kita ni, mungkin dia dah tulis buku ke, kita baca je lah buku tu and then kita just tiru apa yang dia buat. Sama macam KW ataupun Redfield, KW Malaysia ni, dia dah ada fundamental model. Dah ada fundamental model, kita just perlu tiru untuk menjadi lebih baik dan telah terbukti sebelum ni. Okey, dalam saya cuba untuk jelaskan secara cepatlah berkenaan dengan pengenalan ni. Economic, okey, kita ada 4 fundamental models, iaitu economic model, lead generation model dengan budget model, dan akhir sekali organizational model. Economic model ni berkenaan dengan kita kena tahu berapa number yang kita kena achieve ataupun berapa dari segi mungkin lebih daripada segi kewangan lah. Berapa target kita nak buat dalam 1 tahun tu. And then nombor 2 kita kena fokus kepada appointment. And then nombor 3 kita kena fokus kepada conversion. 3 benda ni sahaja yang kita perlu fokus. It's all about these 3 things dalam economic model. Okay, lead generation model ni dia adalah berkenaan dengan specific approach yang kita kena ambil systematically untuk specific number of leads. So dalam lead generation model ni kita kena fokus pada 3 benda juga, prospect dan market, set up database and systematically macam mana kita nak marketkan dia, dan nombor 3 is focus on seller listing taken. Seller listing taken ni kita kena fokus untuk marketkan. Nombor 3 is budget model. Budget model ni dia outline macam mana kita nak tetapkan atau tentukan budget kita mengikut kategori. Okay. Dan kita kena keep track apakah bajet kita. Dan dalam membuat bajet model ni kita kena buat lead with revenue. And then macam saya cakap tadi, kita kena stick to the budget. Yang terakhir sekali is organizational model. Organizational model ni apabila kita punya gerak kerja kita dah semakin maju dan amount kerja kita semakin bertambah, why not kita leveragekan dia dan kita
hire orang yang bersesuaian untuk bekerja dengan kita untuk membuat spesifik kerja, ataupun kita panggil kita hire orang yang betul untuk membuat kerja yang betul. Okey, dalam menjadi real estate negotiator ni, benda yang penting untuk kita leverage kan, bagi saya lah, kita kena hire administrative help kalau kita boleh dapatkan untuk memudahkan kerja kita. Let's say rent ni kerja dia one man show. So untuk kita maju ke hadapan, kerja semakin bertambah, jadi kita kena leverage. Dalam leverage tu sendiri kita ada macam mana kita nak leverage people, kita perlukan orang. Kalau tak ada orang, kita buat seorang lah. And then second is system, kita kena ada sistem. Dan ketiga apa ni kita panggil tools. Okey, dalam sistem ni apakah tools yang terlibat untuk follow the system. Okey. Okay. Sekarang ni saya nak masuk economic model. Just straightforward lah. Macam saya cakap tadi, know your numbers. Berapa nombor yang anda kena capai. Dekat sini adalah contoh untuk anda track anda punya performance. At least anda tahu, letakkan dalam satu kertas berapakah percentage, ini contoh berapakah percentage berbanding tahun lepas, meningkat ke kurang ke dari segi appointment ataupun listing, closing dan profit. Macam saya macam kat sini bulan sama tahun lepas. Bulan ni bulan 3. Bulan 3 tahun lepas tu macam mana berbanding dengan bulan ni? Meningkat atau menurun? At least kita boleh keep track. Letak goal, letak actual. Goal ni adalah kita punya target. Actual ni benda yang kita dah capai lah. Adakah achieve target? Adakah lebih ataupun kurang target? Kalau kurang target, kurang goal apa yang kita dah tetapkan, mungkin bulan depan kita boleh cuba untuk kejar balik ataupun kita panggil qada lah, qada. Let's say bulan depan kita target 10. Tiba-tiba bulan depan kita dapat 5 je. And then the next 2 month tu kita buatlah 15 ke untuk kita qada balik apa yang bulan lepas kita tak achieve. Dan menerusi pencapaian kita, apakah action yang kita perlu ambil untuk kita memperbaiki aktiviti kita, memperbaiki aktiviti kita untuk kita kejar balik goal kita tu. Okey, daripada listing kepada closing ni, dekat sini kita panggil line of the value. Ini yang menentukan menentukan kita punya value, kita punya income lah. Kalau kita tak dapat nak convert listing tu kepada closing, dan tak ada apa-apa lah, memang tak ada, kita pun tak ada income. Macam nak bayar rumah, macam nak bayar apa-apa yang perlu kan. So adalah caranya, macam mana kita nak convert. Ini kita panggil conversion rate. Conversion rate ni dia ada conversion rate listing to appointment, conversion rate closing to listing. So berapa banyak appointment yang kita perlukan untuk kita dapatkan listing, berapa banyak closing yang kita berapa banyak listing yang kita perlukan untuk kita close. Dekat sini nanti saya akan terangkan. MREA economic numbers, semuanya berkenaan dengan nombor. It's all about your numbers. Okay, dalam kita membuat sales, kalau kita letak dekat, kalau kita dokumen kan kita punya
saya nak tanya berapa orang je yang buat macam ni. Saya dulu pun tak buat. Saya tak tahu. Saya fikir saya dapat je. Saya tak tahu berapa saya punya operating expense, cost of sale saya. Saya cuma tahu net income dengan gross. So kat sini dia KW dah terangkan kos-kos yang terlibat. Okay, gross commission income ni kita panggil GCI. And then cost of sale kita panggil COS. Operating expense, net income. Apa tu gross commission income? Gross commission income ni is income yang kita dapat, income kasar yang kita dapat. Belum tolak lagi apa-apa yang patut, belum tolak lagi tax, belum tolak lagi gerak kerja apa-apalah. Okay, cost of sales ni adalah jangan confuse dengan operating expense. Cost of sale ni lebih kepada berapa portion yang kita bayar kepada agensi, ataupun kalau agensi lain ialah berbeza kan. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%. Operating expense adalah cost expenses kita berkenaan dengan marketing, advertisement, duit minyak, duit tol. Let's say kalau kita ada staff, kita bayar gaji dia. Berapa kita kumpulkan dan kita dokumenkan. Semua ni gross commission income tolak cost of sale tolak operating expenses, dapatlah net income. Net income ni adalah income bersih yang kita dapat. Jadi dekat ekonomik ekonomik model ni kita nak tahu berapa net income and berapa kita nak capai net income kita. Nama dia Millionaire Real Estate Agent. So dekat sini kita kena letak 1 million sebenarnya. Tapi kita macam saya suka lebih realistik. Jadi saya letak saya punya sendiri net income berapa yang saya nak dapat. Dan daripada net income berapa yang saya nak dapat ni, saya boleh kira berapa gross commission income yang saya perlu achieve. Okay. Ini satu contoh personally, jangan cerita dengan orang lain. Ini saya punya individual target net income profit saya yang saya nak dapat. Yang saya target lah, ni profit 300,000 ni. Sebenarnya kita boleh kira, nanti saya ajar cara kira. Okay, net income profit, mula-mula kita letak 300,000. Mana dapat 40% ni? Mana dapat operating expense 30%? Mana dapat cost of sales 30%? Nanti saya cerita. Okay, mula-mula sini yang ini, alamak. Okay, actually 300,000 ni you all boleh letak dulu. Yang ni boleh kira. Yang operating expense, cost of sales, yang ke bawah-bawah ni semua nanti kita boleh kira. Kita letak dulu target kita nak berapa. Kenapa 40%? Sebab ini ikut kajian daripada KW US. Kita punya net income ni daripada total gross income ataupun total gross commission income adalah 40% daripada GCI. Okay, kalau kita letak any profit, secara average-nya, secara puratanya ianya adalah 40% daripada GCI. Kalau operating expense 30%, cost of sale 30%. Maknanya kajian dia menunjukkan yang cost of sale dan operating expense ni takkan lebih daripada 30%. Jadi saya letak dekat sini 30% ni sebagai maksimum lah. Expenses ni kalau kita nak buat forecast segala expense, kalau boleh kita letak tinggi. Okay, operating expense letak tinggi 30%. Bagi saya memang tinggi lah pun 30% ni. Cuma saya just letak maksimum. Cost of sale pun sama. Cost of sale ni secara purata tak lebih daripada 30%.
Tapi kalau kita kira secara actual, kalau kita kira secara actual 30 macam saya punya 20% cost of sales. 20%. Kalau lain company lain lah dia punya cost of sale, ada yang 15% kan. Boleh kira. So 300,000 ni macam mana saya nak dapatkan angka GCI ni, saya kena macam mana saya nak dapatkan operating expense cost of sale ni, saya kena dapatkan amount GCI dulu. So 300,000 kita kira backward lah, 300,000 bahagi dengan 40%, baru kita akan dapat GCI. Cuba kira 300,000, cuba you all kira. Maknanya inilah jawapan saya, 750,000 saya kena achieve. Saya kena close income secara kasar 750,000 baru saya dapat net income. Daripada GCI ni dan kita boleh dapat cost of sale saya 225,000, operating expense saya 225,000. Okey, sekarang kita dah dapat net income profit, operating expense, cost of sales dan total gross total gross closed income. Sekarang kita nak tahu berapa banyak unit yang kita nak kena buat. Kita nak tahu jumlah kerja kita. Jadi daripada sini, kenapa saya letak 500,000 average selling price, contohlah dekat Shah Alam kan. Dekat Shah Alam harga rumah dalam berapa, daripada 400,000 misalnya, 400,000 ke atas. Cuma dekat sini saya letak secara purata, satu transaction saya letak 500,000 untuk sebuah rumah. And average commission ialah, walaupun saya tahu ada orang yang 3% kan, tapi dekat sini saya letak 2.5%. Ada yang dapat 2%, ada yang dapat 3%, just kita letak 2.5%. 2.5% untuk saya dapatkan berapa average commission untuk satu transaction, untuk satu transaksi. 2.5% kali dengan 500,000 12,500. Ini untuk satu transaction. Okey, jadi untuk daripada 12,500 ni satu transaction, kita dah dapat GCI. Berapa biji unit yang kita berapa buah unit yang kita dah close sebenarnya. Jadi daripada GCI ni kita bahagikan dengan 12,500, sebenarnya 60 unit. Jadi 60 unit ni saya kena achieve untuk saya dapatkan GCI 750,000 dengan average selling price sebuah rumah 500,000 dengan average commission 2.5%, iaitu 12,500 untuk satu transaksi. Jadi saya kena close 60 unit satu tahun. Dan daripada 60 unit satu tahun ni, berapa banyak listing saya nak kena ambil? Tak semua listing yang kita dapat ni kita berjaya jual. That's why wujudnya percentage of sold conversion rate. Berapa kadar berjaya untuk kita tukarkan listing kita kepada listing terjual. Jadi kadar ni dia variable, bergantung kepada skill anda, mostly skill lah, harga persekitaran, harga keadaan market, keadaan rumah, macam mana anda negotiate dengan owner, macam mana anda negotiate dengan buyer, banyak faktor. Tapi dekat conversion rate ni kita boleh sebenarnya kita boleh naikkan conversion rate kita dengan penuhkan orang panggil ilmu di dada. Kita kena belajarlah macam mana kita nak convincekan orang. Daripada sini saya letak 65%. Nak letak 50% boleh. Let's say dalam 10 buah rumah 5 terjual. Maknanya 50% lah tu. Kalau anda rasa anda boleh
ambil 10 biji rumah, 10 tu jual, itu dah 100% lah. Itu kira bagus lah tu. Tapi saya rasa itu untuk ejen-ejen yang hebat lah. Ada yang letak 20% tak apa, tak ada masalah. At least anda boleh bermain dengan angka untuk anda tengok berapa yang anda kena buat. Okay, kat sini saya just explain 65%. Saya punya conversion rate ni 65%. Berapa banyak listing saya kena ambil? Saya kira daripada total unit sold 60. Okay, 60 kita kira patah balik. So maknanya 60 bahagi 65%. Cuba anda kira 60 bahagi 65%. So maknanya saya kena ambil 92 listing. 92 listing saya kena ambil. Ini dalam masa 1 tahun. 92 listing saya rasa is achievable kot. 1 tahun memang achievable. Sebab kebanyakan daripada kita ni pun ada yang dah ada 100 ke 200 listing kan. 92 ni apalah sangat. Daripada 92 listing yang kita ambil ni, apakah conversion rate untuk appointment? Berapa banyak appointment yang kita perlu ada untuk kita dapatkan listing? Banyak, sebanyak macam saya sebanyak 92. Dekat sini saya letak 80%. 80%. Maksud conversion rate untuk appointment ni sama juga macam conversion rate sold, unit sold. Berapa banyak appointment yang kita perlukan? Berapa tinggi mana percentage appointment conversion rate bergantung kepada kita juga. Macam saya lah. Saya kalau pergi jumpa orang, kebanyakannya orang akan memang setuju nak menjual. So saya akan conversion rate ni dikira kalau kita berjaya membuatkan owner tu melantik kita secara rasmi, iaitu meminta seller sign authorization to sell ataupun authorization to rent lah. Authorization to let lah. Once they sign, yang tu baru dikira sebagai conversion. Kalau bagi saya, kalau setakat ad hoc tu tak dikira lah. Itu tak boleh nak kira pun. Kita lost count sebab kita tak dokumen. Kita tak dokumenkan dia di atas kertas. Kat sini saya letak 80%. Cara kira sama juga, kita kira terbalik 92 bahagi 80%, saya dapat 115 appointment yang saya perlukan. Okey. 115 appointment, conversion rate sekarang ni kita daripada bawah kita pergi ke atas. Saya dah dapat berapa banyak kerja yang saya kena buat. Appointment saya perlukan 115. Saya fokus kat sini je. 115, conversion rate 80%, saya akan dapat 92 listing. Daripada 92 listing ni, dengan pengalaman saya sebagai real estate negotiator, data conversion rate yang saya ambil tahun lepas, misalnya lah 65% conversion rate, saya mungkin boleh, insyaAllah, mungkin boleh menjual 60 unit. Daripada 60 unit ni dengan average selling price 500,000 sebuah harga sebuah rumah, dengan average commission amount 2.5%, saya dapat 12,500 untuk sebiji rumah. Kemudian baru saya akan dapat GCI 750,000. Okay, 750,000 tolak cost of sale 30%, tolak operating expense 30%, saya dapat net income 40%. Kat sini tinggi ya. Saya just nak tekankan sekali lagi, operating expense dengan cost of sale ni tinggi. Nanti saya akan tunjukkan kita punya actual pengiraan dalam sistem yang kita ada. KW Malaysia ada beberapa sistem yang diguna pakai untuk kita keep track segala aktiviti kita.
termasuk economic model kita yang ini pun ada dalam sistem kita tunjukkan. Okey. So kat sini saya ada summary. Apa yang saya dah buat kira-kira ni, saya just fokus kat sini je. Jumlah GCI saya 750, net income profit is 300,000, jumlah listing terjual 60 biji setahun, ataupun saya boleh pecahkan kepada bulanan untuk senang nampak lah. Kita pecahkan kepada 12 bulan. Satu bulan saya kena dapat, saya kena close 5 biji, 5 buah rumah. Jumlah listing yang saya perlu ambil dalam masa setahun 92, dalam masa sebulan 8 je. Saya rasa boleh dicapai. Jumlah appointment yang saya perlukan 115. Sebulan 10 je. Let's say kalau seminggu satu hari 2 appointment. Satu hari 2 appointment, kalau seminggu dah 14, dah lebih dah. Okey kot. Boleh kot. Okey. Ini saya tunjuklah purata harga jualan tadi 500,000. Bergantung kepada anda. Let's say kalau anda banyak buat apartment ataupun medium apartment, mungkin average selling price mungkin berkurangan, ataupun anda buat rumah-rumah semi di banglo industrial, berapa anda punya average selling price per unit anda, bergantung kepada anda. Nak letak 1 juta pun boleh. Jadi jumlah deal yang berjaya memberi perbezaan terhadap output. Macam saya cakap, total listing sold ni, kalau lebih tinggi total listing sold, dia akan memberi efek kepada angka-angka yang dekat atas ni. Setiap angka yang terlibat memberi efek pengiraan kepada angka-angka yang lain. Apa yang anda boleh ubah adalah conversion rate dan average selling price. Kalau average selling price anda tinggi, maknanya makin kuranglah anda punya effort. Total listing taken, total appointment needed ni dia akan semakin kurang. Okay, conversion rate. Bilangan appointment terhadap jumlah listing. Saya dah terangkan tadi. Dan listing kepada sales. Benda yang sama. Kita mungkin boleh keep track apa yang kita dah capai tahun lepas untuk kita tahu conversion rate kita. It's all about 3 key factors, ataupun bahasa Melayu saya letak 3 fokus kunci utama. 3 benda ni je yang kita perlu fokus. Angka yang mesti dicapai, bilangan appointment dengan conversion rate. Benda lain tolak tepi. 3 benda ni kita fokus. Angka yang mesti dicapai, macam mana kita nak capai angka ni. Bilangan appointment. So bilangan appointment ni, kalau tak ada appointment untuk jadi rent, kalau seseorang rent tu tak ada appointment, maknanya tak ada income lah dia. Dia tak ada kerja lah. Macam mana kita nak banyakkan appointment? Buat kerja lah, buat aktiviti yang berkaitan dengan real estate negotiator. Kita pergilah kelas-kelas yang disediakan oleh KW. Macam mana kita nak banyakkan appointment? Conversion rates dia diulang banyak kali ya. Conversion rate ni agak penting, bukan agak penting pun. Semua benda ni penting. Sekejap. Okey, sekejap. Sekarang saya nak try tunjukkan macam mana kita kira kita punya economic model dalam kita KW system.
Okey, ni sistem kita. Hello? Adi, Yes? kita still tengok slides you. Kita tak nampak front door. Oh ya ke? Okey, I okey. think you kena stop share, then you kena share balik. Oh, And then okey. bila you share balik, you kena select front door. Okey, okey. Share. Okey, boleh nampak front door? Yes, boleh. Okey. Ini kita punya sistem. KW kita ada beberapa sistem. Kita ada front door, kita ada KW Command, kita ada KW Connect. Kita ada Kelly. So ini adalah salah satu sistem di mana kita key in. Saya masuk nama saya dalam ni. Kita key in economic model kita dalam CGI calculator. CGI ni is career growth initiative. No. Okay. Sama juga dengan tadi, profit. Kita berapa banyak profit yang kita nak, kita boleh set. Saya share apa yang saya punya lah, 300,000. 300,000 profit saya nak dapat. Tax bracket kita letak 26%, average selling price 500,000, average commission contoh kita letak 2.5%. Kita dapat average commission transaction per transaction 12,500. Kan? Sama macam tadi kan? Okey, cuma yang ni dia lebih detail pengiraan dia yang telah dikira melalui sistem. Okey, dia lebih tepat lah. Tadi cuma is just estimation. Company currency cap memang 12,300 kalau dalam KW sebab untuk real estate negotiator yang bernaung di bawah KW Malaysia kita dapat 80% untuk senior. Jadi 20% tu is kita beri kepada company. Dan daripada 20% tu dia ada split to market center 10%, franchise fee 10%. Macam tadi cost of sale 30% kan? Tinggi kan? Yang ni 20%. 20%. So kenapa 12,300 macam saya cakap tadi, let's say kalau 100 seseorang rent bawah KW Malaysia ni dia achieve more than dia achieve 123,000 dalam masa 1 tahun, company hanya akan ambil 20%. Maknanya kita dapat 80%. Kalau lebih pada 123,000 tu dia akan dapat 90% lah. Jadi that's why dekat sini company punya currency cap, company punya portion hanya 12,300 untuk seseorang rent dalam masa 1 tahun. Okay. Anticipated transaction per year, setahun saya rasa saya nak close berapa buah rumah. Saya letak 20 lah. Saya letak 20. Okay, split to market center memang 10%, franchise fee 10%. Okay, 10% franchise fee ni kita bayar kepada KW US. Daripada sini average, okay, split to market center 10%, average split paid per transaction is 1,250. 1,250 ni dapat daripada mana? Daripada sinilah. Average commission kita 1,250, 10% daripada sini 1,250. Franchise fee pun sama 1,250. Okay. Total estimated cost of sales per year 37,300. Dia bukannya yang ni kali 20 tambah yang ni kali 20. Dia macam nak cakap, cost of sale memang yang ni kali berapa banyak unit yang kita dapat tambah split to market center 10%, 1,250 kali anticipated transaction 9,
maknanya yang ni tak, macam mana nak cakap? Yang ni kali ni tambah yang ni kali ni. Dengan syarat bila yang ini kali ni tak lebih pada 12,300. Yang tu baru untuk memahamkan anda macam mana boleh dapat banyak ni. Contohnya kalau saya close 5 kan. Kalau saya close 5, 1,250 ni kali 5 dapat berapa? 1,250 kali 5. Okey, 6,250. Dia tak lebih pada 12,000, dia tak lebih pada 12,300. Maknanya bolehlah tambah dengan yang ini 1,200 1,250 kali 5 juga 6,250 tambah 6,250 tambah yang ini dapatlah amount ni. Betul tak? Tapi kalau anda close 8 sama juga. Kalau anda close 9, yang ini kali ni dah lebih pada ni. Jadi jadi franchise fee rate ni 1,250 kali 10% kali 9, 11,250. Anda cuma perlu tambah 12,300. So cost of sale ni untuk memahamkan, macam itulah cara kiranya. Tapi kalau siapa yang tak faham mungkin boleh contact saya balik. Okey. Okey, ni expenses. Expenses berapa banyak yang kita nak spend. Ini termasuk duit minyak, marketing, advertisement. Macam saya belum ada staff lagi yang saya perlu bayar gaji. Kita boleh letak 3,000. 3,000 ni setahun lah. Tak. Sebulan. Average amount spend per month. So letak 1,000 lah. 1,000 sebulan. So 1 tahun 12,000. Macam pengiraan tadi, expenses kita letak 30% kan? Agak tinggi. So kat sini 12,000 sahaja. Berapa persen? Daripada segala pengiraan yang ataupun segala angka-angka amount yang kita letak dekat atas ni, kita akan dapat summary. Kita boleh nampak profit kita yang kita set 300,000. Tax agak besar, 26%. Estimated cost of sales 22,500. Estimated expenses 12,000. Summary dia. CGI goal kita yang kita perlu achieve sebulan 57,000. Bukan kita lah, saya 57,154. Ni sebulan saya kena achieve untuk GCI saya ataupun gross commission income saya. Goal of the year 685,000. Saya nampak dekat sini saya letak angka-angka yang saya nak. Saya nampak berapa banyak yang saya perlu achieve. Daripada sini, okay, ini closing, listing or buyers. Dekat sini kita nak tahu berapa banyak closing goal kita. Tadi kita dah letak 2.5% as an average commission. Average selling price sebuah rumah 500,000, kita dapat untuk satu transaksi 12,500. Saya kena closing 5 buah rumah satu bulan. Ataupun saya kena closing 55 buah rumah ataupun ini hartanah setahun. Saya nampak closing goal saya. Saya nak tahu berapa listing yang saya kena ambil, yang saya kena berjumpa owner untuk owner sign authorization supaya saya dapat close yang ini. Saya nak dapatkan closing goal saya ni. Saya nak tahulah berapa listing yang saya perlu ambil. Okey.
Macam saya, kita fokus kepada seller. Jadi saya letak 100%. Kalau siapa yang fokus kepada seller 50%, buyer 50%, dia bolehlah letak 50% ke, dia boleh letak 80% ke. Kita boleh bermain-main dengan angka di sini dan kita tengok apakah outcome angka yang keluar bergantung kepada angka yang kita dah tukar. Sini saya letak 100% fokus pada seller. Number of close listing per year 55, macam diambil kat sebelah ni. Nampak mana? Okay, 55 kan. Listing taken 55. Your listing taken to listing close conversion ratio will need to be, maksudnya conversion rate lah. Conversion rate daripada listing yang kita dah ambil, berapa banyak listing yang kita berjaya close. Let's say lah, saya letak dalam 10 biji, dalam 10 buah rumah, saya berjaya close 5 biji, 5 buah rumah. Ataupun saya berjaya close 3 buah rumah ke, kan. Jadi saya letak 30% conversion rate. Jadi listing goal saya yang saya perlu ambil dalam masa 1 bulan adalah 15 listing yang diperlukan sebulan. Setahun 183. Okay, daripada listing taken ni, saya nak tahu berapa banyak appointment saya kena ambil. Berapa banyak appointment yang saya nak kena jumpa berapa orang. Kat sini conversion rate untuk appointment to listing. Saya letak 50%, tapi tadi saya letak 80% kan. Dalam 10 orang saya jumpa, 8 orang yang sign kontrak dengan saya. Means yang sign authorization to sell ataupun authorization to let. 80% is the conversion rate. Listing goal, saya perlukan 19 appointment. 19 appointment, 19 kali saya kena berjumpa dengan orang. Bukan 19 kali, saya kena berjumpa dengan orang 19 orang sebulan. Setahun saya kena berjumpa dengan 229 orang. Yang ini summary pada apa yang kita dah isi tadi. Saya punya monthly goal 19 sebulan. Sebulan saya kena ambil 15 listing dan untuk saya close 5 buah rumah atau 5 hartanah. Untuk saya mencapai CGI goals sebulan ataupun career growth initiative 57,154. Baru saya akan dapat net profit yang saya tetapkan tadi 300,000. So faham cara kira ni? Jadi kita ada sistem ni lah, front door, untuk kita isi target kita. Bila kita isi ni, coach kita akan keep track apa yang telah kita isi. Jadi benda ni tak boleh tukar-tukar. Boleh isi setahun, tapi kita boleh bermain-main dengan angka-angka dekat sini lah. Cuma jangan update my goals. Saya dah update saya punya tahun lepas untuk tahun 2020. Okay. Sekejap. Macam mana saya nak patah balik kepada. Okay. Mana tadi kita? Okay. Sekarang ni cuba anda bina economic model anda sendiri untuk lebih faham. Saya cadangkan atau highly suggested that anda semua cuba kira pakai tangan dulu. Siapa yang suka matematik mesti best buat benda ni. Berdasarkan
schedule yang saya paparkan. Just kira terbalik. Okay. Bina ekonomi model anda sendiri. Let's say kalau siapa-siapa yang tak faham boleh berhubung dengan saya ataupun nak bertanya apa-apa ke. Mulakan dengan berapa yang anda mahu capai. Mulakan dengan target anda. Target yang pertama sekali yang paling penting. Kemudian conversion rates. Dekat sini berulang banyak kali conversion rates. Betapa pentingnya conversion rate ni. Kita boleh ubah conversion rate kita. Let's say conversion rate kita rendah. Kita boleh fokus untuk naikkan rating kita tu. Daripada seller appointment to listing. Let's say tahun lepas kita punya conversion rate rendah. Tahun ni kita kena fokus untuk tinggikan lah. Sama juga dengan seller listing to sales. Okey, jadi bestnya KW Malaysia ni, ini saya nak terangkan kepada rent yang bukan KW lah. Kita ada foundational module dan tools penting yang kita guna untuk kita punya tracking sendiri. Salah satunya adalah kita panggil 135. Ini saya ada terangkan pada kelas saya 2 minggu lepas kalau tak silap saya, bersama dengan Abang Ikhwan juga. 135 kita panggil GPS ataupun Goal, Priorities and Strategies. Satu ni untuk goal yang kita set untuk 1 tahun. 3 adalah priorities. Apakah priorities yang penting? 3 sahaja. Benda lain boleh tolak tepi. Kita kena sit down, fikirlah apa 3 benda yang paling penting untuk achieve one primary goal. Kemudian 5 untuk strategis. 5 strategis untuk setiap priorities. 1 priorities, 5 strategis. So satu lagi kita pun ada tools 411. 411 tools gerak kerja. 4 ni untuk 4 minggu, 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun lebih kurang sama dengan one goal yearly daripada 135. Setiap ini tracking untuk kita pastikan apakah kerja-kerja yang kita perlu buat untuk mencapai 1 bulan punya goal, supaya kita dapat mencapai 1 tahun punya goal. Dan satu lagi, actually kita ada banyak tools ya. Kita ada banyak tools, tapi ini tools yang penting sahajalah. Actually ada lagi tools yang saya tak ceritakan yang kita gunakan. Dan yang ini more to lead generation, yang akan dibentangkan oleh one of our coaches minggu depan insyaAllah. 10.4 tambah 10 klien baru, maknanya we call it 10-4. Apa maksud 10-4 ni? 10 sebanyak 4 kali tambah 10 klien baru, berhubung dengan 10 klien dari database sedia ada, dan tulis 10 nota, whatever lah notes yang you all nak tulis sebanyak 10 kali. Let's say you all dah call 10 klien daripada database sedia ada, tulislah 10 nota daripada situ, follow up nota ke kan, dan preview 10 buah rumah. So this is your job lah. At least kita ada, kalau kita bekerja dengan mana-mana company, kita kan ada orang panggil JD, job description. Yang ini job description kita sendiri. Mengguna pakai tools yang sedia ada yang saya jelaskan kat sini, 10-4, 411, 135.
Dan kita pun ada kelas kita panggil Ignite Training. Ignite Training ni untuk new rookies, di mana dalam kelas itu akan belajar skrip, fundamentals, tools yang diguna pakai mengikut modul KW William. Kelas ini berlangsung 2 kali seminggu sebelum kita punya PKP ni. 2 kali seminggu, tapi sekarang kita dah start buat kelas melalui Zoom. Online classes. So 2 kali seminggu ni pukul 9 sampai pukul 12 pukul 9 sampai pukul 12, 2 kali seminggu selama 2 bulan. Itu je. Fokus kelas tu habis kat Ignite Training, kira dah great lah. Dah great lah whatever modul yang disediakan oleh KW William ni. Ada satu lagi kelas yang lebih advance, kita panggil MRIP, The Millionaire Real Estate Agent Program. Ini untuk rent yang produce lebih dari 100,000 commission dalam masa setahun. Lebih mendalam, training yang lebih in-depth, panduan lengkap ke arah commission 1 juta. Dia bukan lagi one man show, ni lebih kepada membina organisasi sendiri. Jadi kita belajar kelas MBRIP ni untuk ke arah 1 juta. Jadi 2 kelas ni saya rasa is very helpful untuk rent belajar. Okay, Ignite Training A sampai Z, new rookie. And then bila dia dah tahu buat, dia kena maju ke depan lagi, belajar MBRIP pula. So saya rasa agak cepat lah kelas ni sebab saya direct forward je. Saya tak suka nak meleweh-leweh. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Weli, Abaikuan. Kejap. Ada sesuatu lagi soalan boleh lontarkan. Oh ya ke? Okey. Minta maaf. Yes. Pada siapa yang nak bertanya apa-apa, mungkin saya boleh pergi balik slide CGI tu. CGI mana? Ni. Yang ni ni. Okey. So kalau macam ni, kalau saya boleh simpulkan juga dan juga mungkin in terms of number of viewing per listing, which is kita tak letak lagi lah. Itu antara perkara yang perlu mungkin diperhalusi juga. Tapi bagi dia, at least dia bagi gambaran, economic model ni dia bagi gambaran tentang dan juga hala tuju tentang income yang kita nak dan apa aktiviti dan number yang kita perlu follow up setiap minggu, setiap bulan untuk pastikan kita capai apa yang kita nak. Jadi bila sebagai seorang rent, dia membantu untuk kita fokus kepada perkara yang penting. Dan juga sekiranya kita ni, kalau kita team leader atau head of sale atau apa-apa yang mana kita ada rent di bawah kita, so kita boleh pakai economic model ni untuk follow up diorang. Yes. Secara lebih fokus. Jadi kalau sebelum ni mungkin kita dengan anak buah kita just tanya apa khabar, sihat ke tak, aktiviti masalah, sale mana sale, macam tu lah kita tanya macam tu kan. Tapi sebelum dapat sale kita kena ada appointment.
Kita sebenarnya daripada economic model ni kita boleh follow up mereka dengan lebih baik sebab kita tahu macam Adi dia perlukan 5 closing sebulan. So Adi bulan ni dah berapa dah? Memandangkan PKP kan, So masih tak ada apa-apa lagi lah kan? Belum ada, capai 5. belum capai 5 tapi Belum capai 5. saya bulan 1 dan bulan 2 saya Capai lah. dah capai 4 lah. Okay. Tapi tak sampai bila kita dah masuk PKP ni, dia graf tu menurun. Sebab tak boleh buat apa. Bukan in term of tak boleh buat sale, tapi dia hold, dia tak berjalan. Dia limited sikit lah kan. So kalau macam tu, so saya boleh follow up Adi dengan lebih elok. So sekarang ni Adi hutang 1 closing lah daripada bulan Januari dengan Februari kan contohnya. Yeah. Sebab dah closing 4 tapi sepatutnya 5. Yeah. So benda tu boleh di cover balik di bulan seterusnya. Contohnya bulan 10, maksudnya mungkin dah kena bulan 10 ni mungkin closing kena 6 atau 7. Yes. Just nak cover balik Januari. Kan? Potong balik. Kita keep in touch dan still dapat 300,000 untuk tahun ni. So daripada economic model yang let's say anak buah kita macam saya lah, Abai Kwan saya punya coach, saya dah letak saya punya target apa semua ni dan saya akan present pada Abai Kwan. Daripada situ Abai Kwan boleh keep track apa yang saya dah achieve untuk sekian-sekian bulan. Let's say sekian-sekian bulan tu saya tak dapat nak achieve, Abai Kwan boleh refer balik pada saya punya economic model ni untuk follow up balik dengan saya. Okay, macam mana kita nak buat supaya kita keep track balik. So ada soalan ni daripada kita punya netizen. Apa yang Ren patut buat untuk sepanjang tempoh PKP ni? Apa cadangan untuk Ren yang Ren boleh buat sepanjang tempoh PKP yang mungkin dilanjutkan? Apakah aktiviti terbaik yang Ren boleh lakukan? Soalan dia. Satu, pergi kelas online. Kita lengkapi diri kita dengan peluru-peluru. Sebelum ni walaupun kita ada peluru tapi mungkin peluru kita tak cukup ke, kita penuhkan balik ilmu-ilmu yang kita rasa kita tak cukup. At least dalam masa PKP ni orang panggil apa? At least kita kena ada satu skill baru. Mungkin boleh perbanyakkan baca buku ataupun yalah contohnya economic numbers ni kan. Kita boleh study macam mana kita nak buat gerak kerja kita tu daripada mana. Kita boleh isi 135 ke, kita boleh isi 411, boleh buat video call dengan coach kita setiap minggu ke, follow up. Kita sendiri yang mencari coach kita, follow up balik dengan dia. Okay tak I punya 135, okay tak I punya 411, okay tak I punya 104, okay tak I punya economic model. Bincang balik kan. Dalam masa PKP ni kita re-strategize. So itu saya punya cadangan. Okay, Adi, ada orang nak minta slide 135 tadi. 135. Okay. Tak tahu dia nak print screen kot. Nanti kita boleh share slide ni kan? Yes. Nanti boleh hubungi Adi lah, nanti dia akan pass the slide. Yes. Pada semua siapa yang perlukan, dan siapa yang perlukan just mungkin ada benda tak clear dalam economic model tu, just boleh contact kita orang untuk contact Adi lah untuk confirm kan nombor-nombor apa boleh. Dan juga
selepas ini sebenarnya kami juga ada satu lagi lead generation model. So dia sebenarnya berfasa, maksudnya daripada economic model kita dah tahu model kita, baru kita pergi ke lead generation model. So once kita dah tahu nombor kita, baru kita pergi ke lead generation untuk pastikan kita punya lead generation memenuhi numbers yang kita perlukan dalam economic model. So itu boleh pastikan dengar untuk program minggu depan. Hari Khamis pada hari dan waktu yang sama lah, hari Khamis pukul 10 juga. Nanti saudara Hisham akan share pasal lead generation model. Selain dari itu, ada apa-apa soalan lagi ke sebelum kita end the meeting? Ada satu soalan. Ya. Satu soalan because bila ada orang tanya ada apa untuk buat during PKP kan, then seorang Nora cakap boleh buat your daily 10 force. Okay. So somebody ask apa tu daily 10 force, boleh share tak daily 10 force? Okay, Abang Ikhwan. Kita punya daily 10 force ni, hello? Boleh Yes. dengar? Yes. Kita punya daily 10 force ni is macam dekat screen ni. Apa tu 10-4? 10-4 ni is aktiviti kita untuk setiap hari. Okey, 3 poin di atas ni lebih kepada daily activities. Yang preview 10 buah rumah ni adalah aktiviti kita untuk mingguan. Tapi kalau boleh buat daily pun lagi bagus. Satu hari 10 buah rumah preview. Tambah 10 klien baru. Tambah 10 klien baru, maknanya kita ada database kita sendiri. So setiap hari kita kena cari 10 orang yang baru untuk kita masukkan dalam database kita. So maknanya akan bertambah lah. Hari ni hari Isnin 10 klien baru, hari Selasa 10, maknanya dah ada 20. Hari Rabu tambah lagi 10, maknanya dah ada 30. And then berhubung dengan 10 klien dari database dia ada. So hari Isnin 10 klien baru kan. Lepas tu hari Selasa 10 lagi klien baru, tapi kita dah ada 10 klien yang kita dah ambil semalam. Jadi hari Selasa tu kita follow up 10 klien database yang dah ada dalam database kita, and then campur dengan 10 klien yang kita baru cari. Okay. Kemudian tulis 10 nota setiap hari. Tulis 10 nota ni nota berkenaan dengan klien yang kita baru cari ataupun whatever notes yang berkaitan. Kemudian 3 benda kita dah buat selama let's say 6 hari seminggu kan. Hari Ahad ataupun hari Sabtu Ahad kita buat preview 10 buah rumah at least. Daripada daily activities yang 3 ni, takkanlah kita tak dapat appointment. Takkanlah kita tak dapat appointment dengan owner, takkan kita tak dapat appointment dengan buyer kan. Jadi kalau kita tambah dekat sini 10 kali 6, dah 60 klien. Tambah dengan 10 klien baru lagi. Jadi bertambah. Takkanlah daripada berpuluh-puluh yang kita follow up setiap hari tu 10 buah rumah kita tak boleh dapat kan. Itu maksud 10-4 aktiviti kita. Mungkin boleh kita senaraikan. Actually kita ada worksheet untuk 10-4 ni. Mungkin yang ni nanti untuk cara jelasnya akan dijelaskan dalam lead generation class Abang Ikhwan kan? Boleh. Kita boleh detailkan juga lagi minggu depan lah. Yes. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Nora terangkan, daily 10 force objektifnya ialah untuk mendapatkan appointment. Yes. Terima kasih Untuk mendapatkan Nora. appointment. Terima kasih. Puan Nora. think so. Okay, any other questions? Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, itu saja untuk training hari ini. Kalau ada soalan
tapi tak berani nak tanya, boleh hubungi Adi atau Abang Ikhwan directly lah. Dia orang dah bagi ini phone number untuk Adi, dan Abang Ikhwan akan letak juga phone number dia dalam chat box. Okay, thank you, terima kasih kepada Adi dan Abang Ikhwan hari ni untuk training hari ni. Saya harap semua orang dapat belajar something hari ni tentang modal ekonomi. Kalau you nak belajar lebih tentang modal ekonomi ni, okay, Weili, can you share the slides, Weili? Yeah, hold on. Okay, kalau you nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang modal ekonomi ni, actually modal ni bukannya Adi yang cipta. Adi dapat dari buku yang merah di tengah-tengah ni, Millionaire Real Estate Agent. Okay, buku ni kami ada jual, harganya terpapar kat sini. Tapi kalau nak postage, kita hanya boleh postage selepas PKP ni lah. Tapi kalau you nak order dan bayar dulu, you boleh email kat hello@redfield.com. Selain daripada buku MREA, Millionaire Real Estate Agent ini, ada juga 2 buku lagi. Satu tu The One Thing dan satu lagi tu Shift. Tiga buku ni semua juga ditulis oleh Gary Keller. Gary Keller orang yang founded Keller Williams ni lah. So untuk pembelian buku, sila email kami di hello@redfield.com. Okay. Ada juga feedback form yang kami ingin minta you orang untuk fill up untuk dapatkan feedback untuk training hari ni. Kalau ada apa-apa komen ke, kalau ada apa-apa yang you ingat kita boleh baiki, then you boleh tulis dalam feedback form ni. Feedback form ni link dia ada kat chat box. So kalau boleh minta 5 minit ke 2 minit you punya masa untuk tolong kita fill up feedback form. Okay. Seterusnya, next slide. Untuk makluman semua, aturan cara program latihan untuk minggu depan. So minggu depan dari Isnin ke Jumaat, hari-hari kita ada aturan latihan. Hari Isnin pagi bahasa Cina, so mungkin tak ngam, tak sesuai dengan you orang. Hari Isnin petang ada Ignite training dalam market center ini melalui Zoom ya, kerana still PKP kan. So Zoom Ignite ini akan dibuat dalam market center sendiri. Tapi Ignite ini hanya untuk agent review sahaja. So kalau you agent review dan you ingin menyertai Ignite ini, you kena hubungi market center support. Market center support akan mendaftarkan nama you dan akan bagi you Zoom link. Tapi ini hanya untuk agent review saja. Okay. Hari Selasa kita ada training program dalam bahasa Inggeris. Pagi kita ada GPS dan 411. Tadi Adi ada mention tentang GPS dan 411 kan? Okay, so hari Selasa pagi Encik Amirul Faizal akan masuk detail untuk macam mana you nak buat GPS dengan you punya 411. Model ini untuk immediate productivity, untuk fokus untuk immediate production. Okay, sebelah petang pula pukul 2 kita ada session dengan John Quek. John Quek adalah salah satu project leader, platform owner dengan Redfield. Dia akan dia punya topik itu akan master your follow up skills with 33 touch points. 33 touch points ni adalah satu-satu cara untuk memastikan anda keep in touch dengan klien atau prospek. So macam mana you akan keep in touch dengan klien you dalam masa ni ke, dalam masa depan ke. So dia akan terangkan tentang 33 touch points. Okay, hari Rabu program bahasa Cina, so mungkin tak ngam. Okay, hari Khamis, hari Khamis depan sesi bahasa Melayu lagi. Pagi pukul 10 AM, 10 pagi dengan Encik Hisham. Dia salah seorang coach dalam review juga. Dia akan terangkan model lead generation pula.
So kalau you nak untuk joinkan session-session ni, sila sign up dalam link kita ke kalau link kita you tak dapat catch, you masuk Facebook kita. Facebook kita ada link sana. Di sana you boleh click on the link, register, you akan dapatkan Zoom link. Okay. Khamis petang Market Center ada training Ignite juga untuk khas untuk agent refill, dan hari Jumaat mastermind, program mastermind untuk rookies khas untuk agent refill sahaja juga. So agent refill yang nak mendaftar untuk mastermind, sila hubungi Market Center support untuk mendaftar ya. Okay. Lepas ni pukul 1, next slide please. Kita ada sesi live dengan Chief Operating Officer Group kita, Jonathan Lee. Jonathan Lee akan buat pengumuman dan makluman yang terkini untuk minggu ni lah. So kalau you agent refill, jangan lupa tune in. Kalau belum ada Zoom link, tolong minta kat MCA ke Market Center support you. So you akan dapatkan ini untuk internal staff dan agent sahaja. Okay. So kalau tak ada soalan lagi, itu saja untuk hari ini. And then terima kasih semua kerana mengambil masa untuk menyertai latihan hari ini, menyertai perbincangan. Thank you for all the feedback and then have a good lunch. Okay? So thank you Adi, thank you Abang Ikhwan. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Lin. Thank you.